Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung balik Nampaknya line kita tak berapa okey malam ni. Okey. So jadi siapa-siapa yang boleh sama kita insya-Allah. Okey, jadi alhamdulillah pertama syukur Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi kita dapat sama-sama kan. Okey. So ini maknanya okey, kita ada bersama dengan Fitri Yahya pada malam ini. Kita kongsikan mengenai behind the scene behind the scene jejak Rasul. Okey. So jadi satu program yang sangat cantik dan indah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Ya, apa khabar Baijan? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa, alhamdulillah, betul lah. So, berada di rumah untuk PKP ni, tapi sebagai frontliner masuk office ke? Media kami masih bertugas, saya pun masih di MHI. Cuma kami jadualnya agak terhad. Bisa dulu kami besaran 3 orang mungkin dalam sehari. Tapi sekarang mungkin 2 orang je. 2 orang je? 2 orang dan juga pun konten pun agak terhad sikit. Lebih fokus apa yang perlulah. Yang penting saja dari segi Ramadan, kemudian persediaan untuk kita PKP dan COVID-19. Okey, Masya Allah. Okey, baik. So, jadi mana rakaman luar yang confirm tak ada lah ya? Rakaman luar tak ada. Yang kita dapat lihat pun yang keluar berita yang penting-penting tentang jenayah, program seperti 999 dan kita pun program-program bantuan. Yang tak ada keperluan memang tak ada langsung. Langsung Okey, insyaAllah. Okey. So malam ni insyaAllah kita akan maknanya kongsikan mengenai satu program yang sangat-sangat kira macam dinanti-nantikan oleh para penonton kan, iaitu Jejak Rasul. Okay. So ini maknanya dah berapa tahun kira berkecimpung Jejak Rasul? Kalau ikut hosting ini tahun yang ketiga. Yang pertama dulu dengan Ustaz di Mekah Madinah. 2018 saya syuting di Mesir, ditayangkan setahun selepas itu. Dan yang kami shoot bulan 10 hari itu dan sekarang tayang untuk di Turki, Jordan, Palestin. Tentang Nabi Ibrahim. Maknanya Nabi Ibrahim. Bulan 10 baru ni 10, 11, 12 kita tu lah. Pada ikutkan nak pergi lebih awal tapi kita juga melibatkan masuk Israel. Siapa tahu kan kesusahannya. Ya, betul. Bertunda-tunda. Jadi disebabkan ada gangguan sikit. Jadi akhirnya lepas. Jadi bulan 11 habis bulan 12 syuting. Kelah kabut tim saya buat editing semua dan alhamdulillah sedang ditayangkan. Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim kali ini Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim insya-Allah. Okey. Yeah. So jadi saya dengan saudara Fitri pernah sama-sama Jejak Rasul waktu tu tahun berapa Saya ingat 2012. 2012. Masya-Allah. Ramadan 2012 tapi ditayangkan 2013. Masya-Allah. Teringat lagi kita dekat Gua Hira. Itulah dia. Ya Allah, pengalaman yang cukup. Kita buka puasa dekat atas Gua Hira maksudnya. Dia punya panas, musim panas kan? Suhu 50, kita rakaman langsung. Okey, insya-Allah. Okey. So bagi Jejak Rasul tahun ni jadi maknanya mungkin penonton-penonton kita ataupun pendengar-pendengar kita nak tengok behind the scene. Apa dia pengalaman ataupun yang agak mencabar ketika mengendalikan Jejak Rasul untuk yang ditayangkan tahun ni, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Kali ni berbeza sikit sebab kami campurkan elemen ada animasi. Dan juga ada elemen realiti. Tertunjuk sekali dalam program dokumentari di belakang tabir. Kita membuat kru yang berkenaan macam mana dia ni angkut barang dan juga saat ketika dia ditahan tentera. Sebab kami masuk ke kawasan Jizre, kawasan Kurdistan. Jadi memang ada konflik dengan Turki. Malah orang Turki pun digambarkan takut nak ke situ. Jadi terlalu banyak checkpoint tentera. Sebab di depan tu kita nampak ada sempadan Syria, di depan tu sempadan Iraq. Jadi tentera berkawal begitu banyak sekali. Baru nak angkat kamera tiba-tiba dah kena tahan. Kalaupun tak yang beruniform, ada juga yang mungkin yang bertugas lah sebagai SB yang mereka tahan, minta permit dan sebagainya. Jadi asyik kena tahan je kerja kita, mengganggu perjalanan. Iaitu kalau di Jizre dan malam memang tak digunakan keluar langsung sebab kita takut juga ada puak pemisah.
Kadang-kadang dah sampai ke lokasi seperti di Gunung Judi kan. Tapi baru kita nak syuting, truck tentera dah sampai. Mereka beri amaran, ini kawasan yang sensitif, berbahaya. Tak boleh kita sewenangnya. Sebab kita bawa full crew, lengkap dengan kamera semua. Jadi kena hati-hati. Dan cabaran juga ketika berada di Israel Palestin juga, cabaran yang lain pula. Okey. So jadi mana tentera Turki yang mana tahan tu? Kami berada di Turki, permit Turki. Tapi boleh nampak sempadan Syria dan Iraq boleh nampak. Kawasan yang betul border. Okey. Bagi di Palestin apa cabarannya pula? Apa beza dia? Cabaran dapatkan permit satu hal, lama juga kita buat persiapan. Dan saya perasan ketika kami berada di sekitar Palestin, rasa seperti diekori. Sebab kadang-kadang saya tengah duduk ke, nampak macam ada orang yang sama, dia record apa pergerakan kita. Mungkin terbiasa lihat saya dan kru bercakap di depan kamera, jadi mereka ingat mungkin kami ni berisik ke apa. Jadi boleh nampaklah ada pihak yang mengekori dan mengganggu. Dan juga cabaran, walaupun kita berada di Palestin, ada juga segelintir yang mengambil kesempatan untuk menyamar, minta sedekah. Mungkin ada juga yang menjual nama seperti nama Ustaz Amin. Oh ya. Di sana di sana. Jadi mereka semua orang mengaku yang mereka imam di Masjid Al-Aqsa. Betul lah. Antara cabaran jugalah. Betul lah. Sebenarnya sama juga, maksudnya sama juga di sini bila orang Palestin kadang-kadang setengah ni, tak semua datang ke sini, semua mengaku imam dan semua maknanya derma atas nama Palestin tu kan. Itulah dia. Okey, so jadi ketika dalam berhadapan dengan gedung-gedung getir ni kan, maksudnya apa tentera dan sebagainya. So biasanya macam mana perasaan tu dan macam mana cara handle? Adakah Fitri sendiri ataupun ada orang-orang yang akan bantu untuk handle tentera? Wajib ada penterjemah yang fasih berbahasa Turki. Ada orang Kurdistan, bab di situ memang guna bahasa Kurdi. Jadi memang kena ada penterjemah pembantu. Kalau kami saja memang tak lepas lah. Jadi bila kami buat muka tenang, buat muka relax, bagi pasport, check semua, memang tak ada masalah. Dan alhamdulillah lah, dari segi itu memang tak ada halangan. Sebab bila sebut Malaysia ni, kita ada reputasi yang baik juga. Jadi itu memudah. Nama Malaysia ni harum. Jadi kita dipermudahkan urusan. Cuma kat situ sekali ni sebab kali ini syuting saya berusia 39. Jadi mungkin makin tua, lebih faham. Bila tengok anak kecil, ramai pelarian Syria di Jizre. Ramai pelarian Syria dan anak yang terpinggir. Jadi kita rasa macam anak sendiri, kita rasa sedih. Kawasan-kawasan yang terpencil, tak ada line internet. Tapi mereka ni hidup macam, ya Allah, ada yang betul-betul fakir miskin. Ada rumah yang betul-betul berbakti. Yang datang tu orang susah, yang betul-betul mengharapkan makanan. Jadi kadang-kadang rasa macam hati kita tertinggal di Sani Urfa contohnya. Nabi Ibrahim ni seorang yang pemurah. Di situ ada rumah makan yang hari-hari beri makan satu hari 10,000 orang. Yang datang di makcik-makcik. Di mana di Sani Urfa. Sani Urfa ada orang jutawan ni back in duit. Jadi kita tahu siapa yang back in. Yang penting ada orang uruskan secara percuma. Ada petugas-petugas pun berkhidmat secara percuma. Jadi yang datang berbaris ni yang kita nampak compang-camping, muka comot dan sebagainya. Tapi mereka ni ada kad bantuan. Ibu tunggal, fakir miskin, tentera yang mungkin kehilangan anggota badan. Jadi mereka ni ada orang derawan ni, tekad mereka berjanji supaya tak ada orang yang akan kelaparan sepanjang tahun. Setiap hari ada makan. Maksudnya satu grup yang akan masakkan dan agihkan makanan. Ada macam kompleks tu 2 tingkat. Yang bagi pakaian, yang tukang masak, yang buat roti. Jadi 100% sukarelawan, tak ada keuntungan langsung. Duit semua datang dari penderma utama dan penderma rahsia. So penderma utama ni maknanya adakah kerajaan sendiri atau macam mana? Sukarelawan, kejutawan ke hartawan ke, yang tak mahu dikenali. Sebab mereka ni betul-betul mengambil ibrah Nabi Ibrahim yang seorang yang begitu bermurah. Jadi saya rasa Sani Urfa dan Jizre ni jarang dipromosikan dalam pelancongan. Mungkin aspek politik, isu-isu dalaman, isu-isu puak memisah. Tapi tempatnya sangat bermakna. Banyak tempat yang berkaitan dengan Nabi yang saya rasa wow.
So jadi mungkin dapat kongsikan dengan kita punya penonton-penonton pada hari ini, maknanya bagaimana semangat yang boleh dibawa sebagai maknanya orang yang membantu orang susah yang boleh dipraktikal kat negara kita pula. Macam mana? Itulah dia, sebab walaupun kita dalam keadaan yang biasa-biasa saja, tapi kena cari juga ruang. Sebab saya tengok ada ulama ataupun ustaz pesan, kalau kamu nak harapkan bangun malam kuat ke kan? Nak harapkan mengaji Quran ke kuat tak? Kita ada masa. Jadi cari satu benda yang kuat untuk dibawa ke akhirat nanti. Saya rasa perkara yang paling senang, kalau kita nak bangun tahajud pun berapa ramai yang terkejut kan? Kalau kita nak baca Quran, berapa ramai yang kelalaian? Nak solat awal waktu, berapa ramai yang terbabas? Jadi saya rasa sedekah ni benda yang sangat menyelamatkan, yang menolak bencana. InsyaAllah kalau kita ada bagi sedikit pun, dah lama-lama sampai jadi habit, kebiasaan. Kalau satu hari tak sedekah, rasa macam lain macam. Sebab nikmat dapat tengok orang miskin makan tu, ya Allah. Sekali dia datang ke hari tu, dia akan bawa satu bekas yang besar. Ada daging, ada roti. Jadi dia boleh guna tu untuk satu keluarga seharian. Dan juga dia naik bas pun, datang pada jauh pun, bas tu pun akan beri dia khidmat bas percuma. Tak payah risau. Masya Allah. Sebab dah ada deal NGO tu dengan pihak bas. Yang kalau nampak orang ni bawa kad rumah makan ni, percuma. Jadi tak akan kelaparan orang miskin. Kadang-kadang kita ni makan macam, Ustaz pernah cakap, Ustaz Amin pernah cakap, zaman dulu Nabi dilontar dengan batu. Sekarang orang berdakwah dilontar dengan makanan ya. Kambing. Kambing golek semua. Jadi saya ingat apa yang Ustaz cakap. Jadi kita kadang-kadang ni dilontar dengan makanan yang hebat-hebat ya. Tak habis membazir. Tapi mereka ni kadang-kadang kelaparan. Jadi terpaksa kutip di tempat sampah. Jadi kan kadang-kadang pelarian cukup ramai. Jadi kita nak bantu pun macam tengok budak-budak ni yang memang dia tak tahu apa, tak dapat pendidikan, tak tahu apa. Yang mereka tahu hanya bebas hidup. Hidup macam tu je lah. Tak ada tujuan hidup lah. Kawasan perang pergolakan kan. Jadi kesian. Jadi kadang-kadang dapat makan itu satu nikmat untuk diorang. So jadi apa beza antara pelarian Syria dan juga Kurdistan sendiri, orang susah di Kurdistan? Syria ni saya tengok mereka ada juga yang bekerja. Saya tengok mereka ni mungkin bekerja secara haram, tak pastilah kan. Tapi macam ada kawasan Turki, satu tempat yang agak terpencil, tak ada elektrik, tak ada air, tak ada internet. Orang Arab yang tinggal di Turki, kawasan mereka sangat daif, tetapi Ustaz ada satu sifat mulia yang mereka bawa, iaitu walaupun daif, memang nampak cobot, tak ada sekolah, tetapi mereka ni bila nampak tetamu kita di syuting, dia bawa air, layani tetamu. Maksud sifat muliakan tetamu tu ada. Jadi walaupun kita rasa kalau laki hati kita ni jahat, kita alah benda ni cikai kan, benda ni yang ni pun nak bagi aku kan, tapi rupa-rupanya mereka ni mulia dengan sifat untuk layani tetamu. Walaupun cuma bawa air kosong, roti apa yang ada, walaupun mereka miskin tapi tetap layani tetamu musafir yang sedang berjuang tu. Bila kita sebut Malaysia, mungkin ada yang tak tahu kan, kita Muslim, Alhamdulillah, cepat-cepat mereka ni santuni. Kawasan tu walaupun kawasan yang terkenal dengan perkampungan Nabi Syuaib, tapi tak ada pembangunan, mungkin kerana sebagai faktor politik Kurdistan, Turki dan sebagainya. Tapi ada orang Arab yang miskin di situ. Yang disebabkan sebab ni mungkin ada yang berperang, ada guru yang terbunuh, tetapi mereka ni tetap di situ demi sebuah ilmu dan survival. So jadi apa yang mungkin Saudara Fitri lihat, maksudnya ukhuwah Islamiyah tu kan, indahnya ukhuwah Islamiyah kan. Maksudnya ada daripada Turki, Kurdistan, dan kita tiba-tiba datang daripada Malaysia. Mereka menyantuni kita. So apa nampak ataupun boleh kongsikan keindahan ukhuwah Islamiyah tu, di mana kita berada tu. Sebelum dipandangkan sebagai Islam, kami sering dianggap sebagai orang Korea. Korea ke China ke, ni hao ma ni sayo semualah. Filipin ke Thailand. Jadi bila disebut baca Allahu Akbar, alhamdulillah semua, baru Muslim, betul ke Muslim? Jadi mereka mesti tak percaya, jarang-jarang orang Islam muka macam kita dia datang kan. Bila disebut Islam, itulah saya rasa antara satu kesilapan kami, dan mungkin ialah tidak boleh berbahasa Arab lah. Kalau lah dapat berbahasa Arab macam Ustaz tu, satu nikmat dapat komunikasi kan. Jadi sayangnya, jadi kalau kita dapat berbahasa Arab, jadi ada satu dapat mudah untuk berukhuwah lah. Tapi mereka pun tak boleh berbahasa Inggeris, jadi hanya berbahasa isyarat kan?
Bahasa isyarat pun rasa mereka menyantuni kita. Ya, sebab ada budak-budak ni, dia orang ni walaupun tak sekolah miskin, tetapi bila saya sebut bahasa Melayu, dia orang ajuk. Dia ikut. Saya cakap dia pelik-pelik lah. Saya cakap, memuja cinta. Dia orang pun memuja cinta. Dia orang ajuk saya cakap. Nampak walaupun dia orang ni miskin, tapi kuat. Nampak lasak, nampak kreatif. Ada sisi indah budak-budak kecil ni. Masya Allah. Okey. So jadi maknanya mungkin kita boleh buka soalan untuk para maknanya penonton kita dan juga para yang pendengar kita hari ini. Okey, ada yang bertanya tadi di awal tadi. Mungkin boleh bagi tahu bagaimana saudara Fitri ini mempunyai suara yang sedap dan juga susunan bahasa yang indah. Maknanya latar belakang mungkin macam mana, minat ke macam mana ke? Okay. Sebab saya ni sekolah rendah lagi dah baca kamus. Okey. Jadi setiap orang mesti dia punya obsesi. Macam saya ni sangat obsesi dengan bahasa-bahasa yang indah. Bila saya ke Turki, wow, saya rasa macam kenyang sebab banyak pepatah Turki yang sedap. Contoh sebab saya kongsikan banyak perang yang orang nak habis. Tapi ada satu perang yang orang tak nak habis. Iaitu perang cinta. Oh, lama. Jadi saya suka baca pepatah, baca benda-benda yang indah. Sebab saya rasa ahli syurga bahasanya baik-baik. Tak ada ahli syurga yang akan maki hamun, cakap lucah semua kan. Jadi inspirasi saya lah bahasa puitis ni perkara yang baik. Dan ia juga memerlukan latihan. Jadi tentang suara sedap tu, satu yang pertama anugerah. Yang kedua kena latih. Bayangkan kalau saya pengacara jejak rasul tapi suara saya tak sedap, jadi tak sampai lah. Saya sebut, contohnya saya sebut kembali ke Sani Urfa. Kalau saya tak sedap, kembali ke Sani Urfa. Jadi dia akan menghancurkan prestige program tu. Dia kena it takes talent and hard work. Supaya program tu dah hebat, kita kena work hard. Macam mana nak dapatkan satu suara yang sesuai dengan program tu? Mungkin boleh kongsikan seni-seni suara daripada penonton-penonton kita pada hari ini. Sebab bila saya baca skrip yang dibuat oleh penulis skrip Encik Fasil, kadang kita kena, maksudnya kita kena naik syekh dulu, kena masuk dalam dunia tu. Dalam skrip tu nak cakap apa sebenarnya? Kadang skrip itu pendek tapi kita kena pandai untuk menggayakan. Dalam solat kita ada macam tamak ninah kan, berhenti seketika. Bila kita berhenti seketika tu, dia macam memberi kesan. Macam pencarian Nabi Ibrahim di Sali Urfa. Jadi, ataupun kita kena pandai dekat mana yang nak berhenti supaya nampak kesan yang cantik. Contohnya kalau kita sebut Raja Namrud memerintahkan tenteranya untuk berperang dengan Tuhan Nabi Ibrahim. Jadi intonasi, permainan emosi tu kena bayangkanlah sebab kita nak bayangkan animation, nak bayangkan tentera yang sedang berperang dengan nyamuk kan. Jadi situ masa tu belum ada muzik lagi, kita lah kena beri ria, kena bayangkan. Nampak macam senang tapi bila kita masuk tu ada cabaran tersendiri. Kadang-kadang kita ada cuma 3 perkataan. Yang mana ending, yang mana tengah-tengah, macam mana kita nak, yang mana yang kita nak tinggikan. Sebab tu kebetulan tahun lepas saya ke Turki di kawasan Konya yang sinonim dengan Jalaluddin Rumi. Atau dikenali sebagai Mevlana. Sampai anak saya pun nama Mevlana. Sebab sebab Maulana ni maksudnya Maulana. Ada tarian Mevlana. Jadi dikata dalam hidup yang sesingkat tarikan nafas ini, jangan tanam apa-apa kecuali cinta. Kata Mevlana ni hebat. Bila saya berada di bumi puitis tu, automatik kita punya makanan kepada jiwa obsesi itu terisi. Kita feed the soul. Setiap orang mesti ada dia punya obsesi kan. Saya obses dengan bahasa yang indah, Ustaz. Masya Allah. Okey. So jadi mungkin ada tokoh-tokoh sama ada tokoh yang lama ataupun tokoh yang menjadi contoh ataupun sebagai role model bagi saudara Fitri dalam berbahasa dan dalam mengendalikan program. Boleh kongsikan mungkin. Okey, dalam konteks pengacaraan saya banyak melihat contohnya macam arwah Datuk Mahathir Luqman kan.
suara yang begitu baik. Kelebihan dia dapat berbahasa yang pelbagai dan juga banyak ramai lah sebenarnya Ustaz. Penulisan saya merujuk kembali karya Usman Awang, Dato' Ihsan Mat Sahid. Ramai seseorang negara kita yang hebat sebenarnya. Jadi kunci kepada kita nak dapat bahasa yang baik ni, yang pertama kena membaca, yang kedua membaca, tiga membaca, Masya Allah. empat membaca, lima tetap kena baca. Kadang-kadang Ustaz, walaupun saya ni kategori yang mungkin tidaklah lancar baca Quran dengan tajwid yang hebat-hebat Taranum semua, tapi kalau kita melihat kepada tafsir Quran kan, rupanya banyak yang indah. Kalau kita rujuk surah Al-Waqiah pun rasa macam permainan ayat itu sangat luar biasa. Ada wildannya, ada mutiara, ada segalanya. Itu baru Quran kan. Bila kita tengok terjemahan hadis ataupun kita rujuk kepada Masnawi, karya Rumi tu, memang kadang-kadang kita boleh tenggelam dalam kehebatan bahasa mereka tu. Tapi saya ingat kena ada guru juga supaya kita nanti tak gila seorang dirilah. Berguru lah. Kena, walaupun cuma ilmu bahasa, kena ada guru dia. Sebab ulama pun ada ulama bahasa kan. Betul. Ada ulama tentang akidahnya dan sebagainya. Ulama bahasa seperti Hamka juga berpandukan kepada keimanan. Takut nanti kita ada bisikan-bisikan lain kan, sampai gila pula nak belajar bahasa ni, tiba jadi gila kan. Tak tahu juga. Biarlah kita obses, tetapi tetap berpandukan. Ada kita punya limit ataupun keimanan yang membatasi. Okey, Masya Allah. Saya difahamkan Saudara Fiti ada juga ada buat mana kelas coaching untuk berbahasa ni ya? Ada? Masih ada lagi? Sebelum PKP ada. So PKP jadi insyaAllah lepas ni saya sepanjang PKP ni saya dah siapkan lebih 160 puisi sebenarnya. Oh ya, saya ikuti dekat ada di kongsi IG. Jadi caption tu saya tukar bentuk puisi supaya yang saya seronoknya sebab ramai budak muda yang respon. Jadi saya ni peluang terbaik untuk saya nanti kalau ada peluang dapat buat kelas, buat latihan. Sayang kadang-kadang mereka ni nak bermula dari bawah tapi tak ada ruang dan panduan kan. Jadi PKP kita mengajar kita supaya ada ruang dia, termasuk kita dapat belajar secara online. Jadi ramai yang komen ni saya kadang tak sempat nak baca komen tu. Katanya Encik Rasul semua tu okey. Mungkin kita boleh macam tengok siaran langsung langsung TV3 kan. Mungkin kita boleh tapi Ustaz, kalau kita dengar bahasa yang baik, bahasa putih ni, kadang kita dengar sebab zaman sekarang masuk telinga kanan tak sempat keluar telinga kiri dah keluar balik. Jadi kelemahan generasi sekarang saya ingat sebab mereka ni banyak tweet. Jadi bila tweet bahasa dia ringkas. Jadi tak ada kemahiran untuk memberi artikulasi penjelasan yang mendalam. Kalau nampak bintang tu cantik macam tu je, tak ada bintang tu berkilau, bintang tu jenis apa, kejora ke, kartika ke. Kalau dia bersinar tu bersinar macam mana? Berbalam ke, terbias ke, disinari rembulan ke, umpama sutera di kayangan ke. Maka ada penjelasan yang mendalam supaya kemahiran untuk artikulasi tu bertambah. Okey. Okey, so kita ada soalan apa insya-Allah ada tak siapa nak tanya kita kan? Okey, tapi mungkin saya maknanya boleh lanjutkan lagi mengenai mungkin penjagaan suara. Ada ke teknik penjagaan suara sebagai seorang pengacara? Sebab Ustaz pandai menyanyi, saya tak pandai. Masya-Allah. Tapi kalau boleh, kena berlatih setiap hari walaupun di depan cermin. Kadang-kadang tak ada ruang kan. Kadang kita cuma memandu je. Tapi kalau memandu tu, seseorang cuba kita bercakap. Kena buat liputan. Bila sekarang ni saya memandu dari Damansara menuju ke selatan. Jadi saya dapat lihat pepohon yang hijau di depannya awan kemawar. Latih diri walaupun sedang memandu. Di hadapan kereta berhenti seketika, nampaknya kereta yang tidak mematuhi peraturan. Dan di depan saya ada polis yang begitu tampan, bergaya, baik orangnya. Tapi terlepas di sekatan yang pertama, latih untuk cakap. Kalau dalam hati je tak jadi. Dia kena praktikal, kena sebut, kena lafaz. Baru terjadi latihan suara tu. Okey, latihan. Mana sambil-sambil dalam kereta pun tidak bazir masa. So betul, kadang-kadang setiap benda adalah perlukan latihan kan. So dengan banyak latihan tu menyebabkan kita lebih mahir dalam satu benda, bidang tu. Okey.
Okey, kita balik kepada jejak Rasul. So Okey. jadi okey, dalam menyediakan satu perancangan untuk katakanlah tahun depan untuk program dan apa semua kan, apakah cabaran-cabaran dalam merancang untuk sebuah program jejak Rasul ni? Kena lama merancang sebab kita dah pernah buat kisah pasal Nabi-Nabi sebelum ni. Tujuan, jadi kita akan revisit kembali melawat tempat itu. Pastinya dah tak sama. Mungkin dulu lain, 20 tahun lepas ada kru yang bawa kameranya lain, teknologi yang lain. Kali ni kita bawa drone. Kadang drone pun tak dibenarkan di setengah tempat. Akan ditahan tentera. Jadi kemahiran untuk sesuai dengan teknologi, nak cari pakar yang sesuai. Kadang-kadang ilmu tentang kenabian ni ada gabungan Israeliat ya. Ya, Maksudnya satu kadang-kadang kita nak cakap sedap dah the best, rupanya bukan fakta, tak ada sumber pada hadis Quran ke, cuma rekaan ataupun yang digembar-gemburkan saja. Jadi nak pastikan maklumat tu tepat sampai sahih kepada audiens dengan disahkan oleh ustaz-ustaz yang muktabar yang bertauliah. Itu juga cabaran. Maksudnya sumber satu-satu kisah tu kan ya. Sebab kadang-kadang kadang-kadang macam kita tengok ramai juga orang yang berkongsikan cerita tapi dari sumber-sumber yang Israeliat dan sebagainya tu. Okey. So jadi boleh mungkin kita ceritakan sikit, ada yang tanya mengenai Kurdistan kan. Kurdistan macam mana mereka boleh tersisih daripada maksudnya peta muka bumi lah kan. Sedangkan mereka dua adalah satu bangsa yang hebat. Salahuddin Al-Ayyubi juga mana daripada kita Kurdistan ya. Apa pandangan kita mengenai bila masuk ke Jizre, saya dapat tahu antara tokoh ilmuannya ialah Al-Jazari. Al-Jazari tokoh bapa kepada dunia mekanikal, matematik semua. Tapi saya tak berani nak ulas tentang kenapa mereka tersisih. Barangkali setiap negara ada dia punya konflik perjuangan. Mungkin ada yang nak menuntut pembentukan negara sendiri, yang nak keluar dari Turki dan sebagainya. Jadi pasti itu menimbulkan konflik, menimbulkan pertikaian. Ada puak pemisah, puak haluan kiri yang tak serenjang dengan pentadbiran utama. Itu mungkin agak sensitif untuk diulas sebagai orang di luar Turki. Tapi itulah, untuk yang nak pergi melawat tu memang kena ada agensi yang bertauliah untuk bawa. Dan kadang-kadang di sana pun kadang-kadang ada kurang kemudahan kerana sampai di Salib Lufa, kita dah kalau naik bas, saya ingat 24 jam kot dari Istanbul. Kalau terbang sejam lebih saja. Jadi sampai Salib Lufa pun kena naik van lagi 4-5 jam baru sampai ke Jizre. Ada banyak checkpoints. Kalau nak pergi pun ke orang bertaubat jugalah ya, dengan kesusahan yang dialami tu. Melainkan kita ada tujuan yang penting. Bila saya bagi gambar di Jizre pada rakan Turki, kata, "Are you crazy? You go there." Itulah mungkin ada konflik-konflik dalaman yang kita tak pasti. Masya Allah. Okey. So jadi maknanya bila mengkaji sejarah Nabi-Nabi dan jumpa maknanya sumber-sumber yang lebih tepat daripada mungkin cerita Israeliat apa semua, apa cerita-cerita yang menyentuh ataupun dapat mengubah satu pandangan Fitri kepada kehidupan harian lah. Kisah-kisah okay. Contohnya macam saya dapat satu frasa ni, Nabi Ibrahim ni dia memanggil ayah dia, seorang pengukir berhala. Biasa orang Arab panggil ayah dengan panggilan Abi, tapi dia panggil Abati, yang melambangkan wahai ayahku, kelembutan kebiasaan. Sekalipun bapanya seorang pengukir berhala tetap disantuni. Dan saya dapat tahu bahawa dakwah yang paling suka sekali adalah dakwah kepada ahli keluarga. Seorang Nabi Rasul tetapi isterinya mungkar, anaknya mungkar, bapanya tak ikut. Jadi bukan senang kita nak berdakwah, termasuk kepada ahli keluarga sendiri. Jadi kena sabar pada tahap yang tertinggi. Dan kemudian tidak mendoakan kehancuran orang lain. Macam zaman sekarang kan, apa-apa sikit lahanat sana-sini kan. Baru salah sikit nak kena lahanat. Ayo. Tetapi Rasulullah Azmi, tahap kesabaran yang sangat tinggi, mendoakan orang yang menentang itu. Masya Allah. Itu dia. Dan juga satu lagi sifat Rasulullah Azmi ni, membawa rahmat lah orang yang baik-baik, yang tidak mudah naik angin dan sebagainya. Sebab itulah mereka jadi Rasulullah Azmi, sifat terpuji yang cukup dalam dan tidak melhanatkan dan melaknat orang lain. Ini kadang-kadang generasi sekarang ni kan mudah
melahanatkan orang lain ya. Kalau dia Dan kadang-kadang ada yang silap sangka pada orang yang suka nak buat benda baik. Kan? Maksudnya di Malaysia ni ada orang nak buat baik dilahanat-lahanatkan. itulah dia. Jadi bila kita kurangkan buruk sangka, ada kejutan manis yang akan menjelma. Sebab tu dalam tempoh PKP ni saya dapat satu ilham Ustaz untuk tulis lirik lagu terbaru Siti Nurhaliza. Lagu dia Masya tentang Allah. kerohanian, ada elemen pada pasir, ciptaan Hafiz Hamidun. Saya tulis tajuknya ialah Bashirah, Bashirah. yang Oh, melambangkan berita gembira. Siapa yang tak sedih kalau kita hidup terkurung, berpenyakit, tak dapat terbang. Macam Ustaz ni memang hidup sana sini kan, kejap menyelam di darat, kejap di laut. Kejap terbang payung terjunnya, kejap sumber laut. Bila Ustaz terkurung, apa perasaan Ustaz kan? Jadi kita harapkan ada good news Bashir ataupun Bashirah ni dalam hidup kita. Jadi lagu baru Siti Nurhaliza dan Siti Nurhaliza ialah tentang Bashirah. Moga-moga dalam kepedihan hujan ni ada good news Bashirah berkat Ramadan, insyaAllah. Masya Allah, Masya Allah. So jadi banyak juga selain daripada berpuisi, tapi lagu Saudara Fitri jadi lagu, maknanya puisi-puisi tu dijadikan lagu banyak juga. Dan juga saya dihubungi oleh penyanyi nasyid seperti Dakmi yang popular dengan lagu Tangis Sebatang Tamar. Dia nak buat lagu Wais Al-Qarni dalam proses. Masya Allah. Bila saya baca kisah Qarni pun saya rasa macam nangis. Ya Allah, hebatnya macam wujud dia orang macam tu. Sebab itulah dia angkat ke langit kan. Betul. Betul, bila kita baca baru kita nampak benda-benda yang hebat dalam Islam ni. Macam saya terbaca tulisan Faizal Tahir tentang Hanzalah kan, yang pengantin satu malam tu dapat ilham, laju mengalir. Betapa hebatnya kan. Jadi benda-benda macam tu mudah mengalirkan idea. Dan kita terbaca tentang Usman bin Affan. Jadi kita dapat idea. Kena membaca lah. Kalau tak baca, kita akan longgar dari segi hujahan, analisis semua. Ada yang tanya ni, saudara kita tanya, kenapa Bashirah tu, lagu tu dibuat untuk Datuk Siti nyanyikan? Sebab sebab beliau dalam proses siapkan album, beliau nak juga satu lagu yang ada Ramadan, pada masa sama ada tentang Frontliners. Jadi cabaran juga saya nak buat ayat-ayat yang tak menampak straight to the point. Jadi saya ubahlah kepada bentuk macam berkenialah perisai yang saya ubahlah perkataan yang simbolik sebagai perisai, dan kemudian dalam perisai itu ada munajat. Bila diuji dengan sakit yang membelenggu ni, rupanya menzahirkan luahan jiwa kepada pencipta. Jadi dalam lagu tu saya persoalkan, apakah Mayapada akan berakhir dengan lara seperti angin duka dari lembah yang hampa. Sekali baca mungkin tak faham, tapi kena ada mengkaji. Sebab kena juga kita latih orang kita untuk memahami metafora dan juga personifikasi elemen-elemen yang tersirat dalam karya ni, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. So, jadi maknanya wujudnya maknanya dakwah melalui seni ni kan. Jadi bukan saja maknanya, tapi kata-kata sebab dia menjadi sebagai macam amalan orang-orang baik terdahulu, mendidik orang dengan bahasa tulisan-tulisan, contoh macam Jalaluddin Ar-Rumi kan. Sebab kita tak nak macam ulama ni sempitkan tentang dunia. Bila sebut tentang dunia, orang ingat tak payah usaha lah, tak payah indah lah. Hidup ni kau akan mati, esok kau akan mati, menderita lah. Baik kau berkurung, munajat, zikir, tak payah keluar. Dia macam orang stres macam, apalah guna aku hidup hanya untuk mati kan. Kita bangkitkan, wujudkan sinar, keluar, nikmati bumi, betapa indahnya. Macam ada satu kisah ni Israeliat tapi indah. Macam Nabi Ibrahim keluar dari gua, beliau terpegun. Rupanya sebab dikatakan ibu dia berlahirkan di dalam gua. Bila keluar dia kata, indahnya alam ini. Ada bumi yang terbentang, ombak yang berdesiran, gunung yang tinggi menjulang, ada angin, ada pepohon. Tetapi kenapa orang menyembah berhala? Pelik kan? Pasti ada sesuatu yang mencipta indahnya alam ini. Di situlah permulanya hidayah seorang Nabi. Jadi maksudnya kita nampak satu benda tu, kita kena kreatifkan macam mana kita nak pelbagaikan penceritaan tu, sudut pandang yang berbeza tu. Jadi kalau kita nak dapat benda-benda macam ni,
kena ada satu geng yang sama dia punya wavelength nada tu. Kalau kita, setiap orang ada dia punya laras bahasa. Kalau Mak Rempit ada bahasa dia. Takkanlah saya nak sembang dengan Ustaz. Apa kau ni bro? Mak Rempit ada bahasa dia kan. Mungkin maknya ada punya bahasa dia. Ustaz-ustaz ada punya bahasa dia. Ya Habibi, ya Maulana, ya Syekh. Orang sastra bila berkumpul, kita kena ada kita punya laras bahasa dia. Macam lelaki budak saya, kalau nak pergi toilet pun cakap bahasa-bahasa yang indah. Kalau kita nak, macam izinkan saya pergi menggusir gelora di kamar kecil. Jadi maksudnya latih fikiran kita supaya bila masuk kelas sastra ni, automatik semua tukar. Supaya ada kita punya environment, iklim tu berbeza. Masya Allah. Okey. So ini mana perlukan latihan dan perlu sebenarnya ke satu kawan-kawan keliling kita yang mempunyai minat dan cara berfikir yang sama kan. Betul-betul. Sebab kadang-kadang kalau kawan tu tak sama cara pemikiran, mungkin dia pun tak sebab kadang benda tu tapi kena realistik. Kalau kita nak buat skrip ke, contohnya macam Mak Rempit kan. Ada tak Mak Rempit kalau nak ajak Bosia buat benda yang tak baik, dia tak akan cakap, wahai Bosia, maukah kita berzina? tak mungkin macam tu kan. Jadi benda yang jelek tak mungkin wujud dalam benda seni. yang indah, dalam Benda, seni. Seni tak ada ciri kekotoran. Dia mesti indah. Itu dia. Sebab itu dalam hadis pun Nabi sebut kan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tu indah, menyukai keindahan ya. Jadi bahasa ni sebahagian daripada keindahan kan. Tidak ada benda kotor dalam benda-benda yang baik. Menarik. Okey. So jadi dalam menghayati seni ni kan, selain daripada membaca dan juga membiasakan untuk kita latihan, ada ke mungkin Saudara Fitri duduk, kita panggil bertafakur lah untuk membayang sesuatu dan diterjemahkan dalam bentuk kata-kata? Penting masa untuk kita bersendiri. Kadang-kadang kita bersendiri pun tapi Allah tak kurniakan ilham tu susah juga kan. Saya amat walaupun dah memang seorang pengacara yang profesional, tetapi tetap saya perlukan kurnia dari Allah. Maksudnya ilham. Sebab saya cukup takut kalau nikmat, semua benda boleh hilang. Sentuhan boleh hilang, kasih sayang boleh hilang, cinta boleh hilang. Jadi yang paling kita takut, sentuhan kita magic moment tu boleh hilang. Kita pernah bercakap puisi secara spontan, tiba-tiba benda tu Allah tarik, kita tak dapat bercakap. Takut tiba-tiba tergagap ke, terkelu ke. Sebab tu walaupun dah kita tahap profesional, tetap kena doa supaya ada ilham baru yang muncul. Memang tetap kena doakan. So jadi maknanya faktor doa bukan saja kita minta hajat kepada hajat yang nampak kan, tapi kepada bakat kepada maknanya kemahiran yang kita nak bina kan. Maknanya perlu juga bergantung kepada Allah SWT kan. Betul, sebab takut benda tu terputus, terganggu. Minta doakan. Jadi antara pelincir untuk memudahkan sebelum saya ke pentas-pentas utama, kena bersedekah. Jadi saya ramai yang praktiskan sedekah subuh dan sebagainya. Sebelum kita nak fly ke, terbang ke, kita kena sedekah dulu supaya memudahkan perjalanan. Sebelum kita bercakap di depan pun bersedekah dulu. Sekali kalau tak ada duit pun boleh sedekah benda yang lain. Memberi nasihat yang baik. Dan saya rasa puisi saya pun tak ada benda yang mengarut. Semuanya berisi bahasa-bahasa yang indah tetapi baik, supaya orang dapat manfaatnya ketika membaca. Saya takut puisi saya ni orang gaduh ke apa. Sebab pernah juga saya buat satu puisi tentang Rohingya. Baru 1.5 jam saya post kan, ada 1,000 komen. Semuanya negatif. Saya rasa ni bulan Ramadan ni orang dah bercakaran tarik rambut semua kan. Saya macam terus saya padam. Okey. Itulah saya cakap tadi, daripada kita melanat, lebih baik kita mendoakan. Betul. Sebab saya takut doa lanat tu berpatah balik kepada kita. Betul. Jadi kena biasalah cakap benda-benda yang baik, yang mulia. InsyaAllah kita akan mendapat manfaat. So jadi maksudnya ialah dalam hadis pun Nabi sebut bahawa
seolah-olah macam benda yang mempersonakan ibarat sihir adalah kata-kata yang baik. Kan? Mana kalau kita punyai kemahiran kata-kata yang baik, mempersonakan orang bak sihir. Sihir ni kadang-kadang mempersonakan tapi jangan tak bagus. Sebab ada jampi-jampi dahulu yang memang saya tukarlah bentuk yang mulia. Mungkin mentera yang memuja benda lain kan. Macam kita nak bagi pengantin cantik. Cahaya pinang naik ke kening, cahaya sirih naik ke muka, setangkai daun gelenggang, setalam air manis, sekali kau melenggang, seumat insan memandang manis. Jadi dia puji kan. Jadi macam dah jadi lain. Jadi saya tukarlah benda tu jadi benda lain. Macam setangkai daun gelenggang, setalam air manis, sekali pantun dilayan, seumat insan memandang manis. Manis dengan iman, manis dengan rahsia cinta. Jadi kita tukar benda-benda yang tak menampakkan syirik dan kurafat tu. Betul. Okay. Itu yang saya tukar, maknanya nama netizen tu kepada Nurtizen, biar nampak baik sikit, terutamanya bulan Ramadan. Bulan Ramadan biar nampak baik sikit lah. InsyaAllah menglahanat orang sana orang sini. Okay. So jadi mungkin untuk masa-masa akhir ni, apakah biasalah ini soalan akhir harapan dan juga nasihat-nasihat yang boleh kita kongsikan kepada penonton kita pada malam ni. Itulah dia, saya sebenarnya berdebar menanti esok adakah terancang ataupun dirasuk. Saya berdebar menanti esok adakah tersusun ataupun hiruk pikuk. Saya berdebar menanti esok adakah berdisiplin ataupun makin teruk. Sebab esok ramai nak keluar bekerja kan. Bimbang semua akan sama ada menumbuhkan sayap merpati yang mendamaikan ataupun sayap burung Garuda yang menghancurkan. Esok semua orang keluar, jadi kita bimbang lah, tak ada lagi jarak sosial dan sebagainya. Dan cubalah kita seminggu dua ni kita praktiskan bahasa yang baik-baik, yang indah-indah. Sebab ramai ustaz yang DM saya, suami dia maki dia babi lah, anjing lah, macam-macam lah kan. Kesian. Jadi cubalah kita panggil orang panggilan yang indah, yang baik. Dan lihatlah apa kesannya kepada kehidupan. InsyaAllah benda yang baik ni satu doa kita manfaatkan dan rajin menuntut ilmu, rajin membaca, dan kita kena menghayati. Moga-moga ada manfaat. Jangan lupa Jejak Rasul setiap Jumaat sampai Ahad 6 siang petang hanya di TV3. Ada yang tanya tadi, kenapa Jumaat Sabtu Ahad? Kenapa Jumaat Sabtu Ahad saja? Ya, zaman dulu mungkin tempoh shootnya panjang. Sama sekarang masa shooting kita pun sebulan je. Jadi kena kerja keras, kena perlukan banyak penaja, kos yang tinggi. Jadi Jumaat Sabtu Ahad yang paling praktikal. Tahun depan nak tahu kalau ada penaja yang banyak, kru yang ramai. Sebab kita banyak lagi tenaga kerja, mungkin dapatlah setiap hari. Masya Allah. Berapa semua kru Jejak Rasul? 5. 5 je? Masya Allah. 5 je. Campur saya 5. 5 je. Di balik tabir yang hebat maksudnya dapat menggegarkan satu Malaysia hanya 5 orang tau. 5 orang saja. Masya-Allah. So saya mendoakan supaya agar saudara Fikri terus maju jaya dalam apa saja yang diceburi, dan maksudnya mendidik orang dari sudut maknanya benda-benda yang baik, terutama dari sudut bahasa-bahasa ni. Sebab saya percaya juga orang yang baik ada punya bahasa yang baik dan macam Ustaz di Turki, kalau kita nampak orang makan kan, kita tegur kan, makan ke? Orang kerja tapi mereka ada doa-doa mereka sendiri ya. Kalau makan saya macam afiat ausun. Kalau banyak doa-doa bila nampak orang buat apa, mereka doakan. Jadi kena tukar budaya kita lah. Kalau tengok orang sidak kain kan, orang kata midai ke? Kan? Kita mungkin doakan lah. Jadi saya ingat lagi macam saya bagi sedekah pada seorang tua ni, dia punya balasan, Masya Allah, barakah, insyaAllah, Allah, hakim, ya Allah. Dia macam doa. Jadi saya terkagum dengan budaya Turki ni, budaya sangat tinggi lah. Jadi maknanya kita dah ada budaya menyapa tu. Tapi saya rasa dalam orang Melayu kita budaya mendoakan agak kurang walaupun kita ada budaya yang tak baik kita buang. Walaupun kita dah terbiasa, macam kita jumpa orang ni, hidup lagi engkau ya. Maksudnya tu tak baik kan.
Yang kita Ya, betul. doakan moga-moga berkah usia, dipermudahkan urusan, ganti benda yang baik. Kita nak membetulkan benda yang dah biasa dan itu. Okay. Okey, baik. Okey, so jadi saya mendoakan Safiri terus berjaya dan insyaAllah mudah-mudahan doa semua netizen, semua netizen dan follower mendoakan juga, mudah dipermudahkan dan terus untuk dapat membuat sesuatu untuk dunia keilmuan, Ajak Rasul satu Ya. catatan dokumentari yang sangat bagus. InsyaAllah. Maknanya pada sejarah-sejarah Nabi-Nabi dan juga Rasul kan. Memoga kami masih ada peluang untuk, sebab kita Rasul Ulul Azmi, Musa sudah, Nuh dah, Ibrahim, tinggal Isa dan Muhammad. Jadi kalau ikutkan kena syuting hujung tahun ni, jadi dipermudahkan urusan COVID berakhir dan kru ada kekuatan untuk sampai ke destinasi yang melibatkan Isa dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya memang sangat kagum dengan maknanya hanya 5 orang 5 orang 5. daripada masya-Allah kan. Malam kadang memang pengsan macam terlentang lah. Pagi sebab itulah dalam visual kali ni saya nampak muka terbakar kan. Cuaca yang panas, berdebu semua. Sebab lelaki tak perlukan make up semua kan. Kita nampak realiti, muka terbakar, muka comot, muka tua, hanya disebabkan betul-betul mencari ilmu di tempat yang sebenar. Muka tak kontrol, nampak rambut kena angin semua, itulah realiti di sebalik jarak Rasul tu. Masya-Allah. Itu behind the scene Ya, betul. Ajak Rasul. Okey, insya-Allah. Okey, terima kasih banyak kerana bersama saya dan bersama semua penonton sekalian kan. Biasanya kadang Saudara Fitri jemput saya ke MHI, dia tanya saya. So malam ni apa nama Ustaz Muhammad I. UMI. Ustaz Muhammad interview. Dah MHI ya. Okey, daripada saya banyak tanya, jadi mudah-mudahan beri manfaat dan kebaikan. Terima kasih banyak insya-Allah. Ya, terima kasih. So nanti jumpa lagi dalam masa-masa akan datang insya-Allah. InsyaAllah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat rahmatullah sekalian, terima kasih banyak kerana bersama dengan kita pada malam ini dan alhamdulillah mudah-mudahan memberi manfaat dan kebaikan kepada kita kan. Behind the scene jejak Rasul kan, yang kita tengok maknanya nampak macam senang, tapi macam mana mereka merancang maknanya program-program dan mereka merancang macam mana maknanya menterjemahkan kisah-kisah daripada buku kitab-kitab kepada visual Jadi mudah-mudahan terima kasih banyak kepada Saudara Fitri, kepada kru Jak Rasul, kepada kita yang sama-sama pada malam ini. InsyaAllah saya akan save perkongsian kita ni dan mudah-mudahan beri kebaikan kepada kita insyaAllah. Okey, saya rasa setakat saja dulu. Boleh kita kongsikan bersama. So, jadi kita akhiri dengan doa. Dan esok insyaAllah seperti biasa, kuliah kita setiap hari pada pukul 8 pagi dan pada pukul 10 malam begini. Dan mungkin saya akan jemput mana tokoh-tokoh yang boleh kongsikan kepada kita benda-benda yang baik insyaAllah. So kita akhiri dengan doa dan juga tasbih kafarah insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mudah-mudahan Allah jadikan saya dan kamu sekalian hamba Allah yang soleh dan solehah, yang sentiasa mentaati perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang sentiasa bersyukur di atas segala nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa beristighfar di atas segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Jadikanlah kami orang yang sentiasa berusaha memperbaiki diri kami ya Allah. Jika Engkau matikan kami dalam keadaan beriman dan tanpa sebarang fitnah serta kekecewaan ya Allah. Sudahi hidup kami dengan husnul khatimah ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jam'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Okey, kita akhiri dengan tasbih kafarah. Jangan lupa follow Ustaz Amin dan Ustaz Amin Official dan subscribe YouTube channel Ustaz Amin untuk perkongsian menarik insya-Allah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, insyaAllah jumpa lagi esok pukul 8 pagi. Jumpa kita berkuliah pada bulan Ramadan, hidupkan majlis ilmu. Sekian kepada seluruh pendengar-pendengar, penonton dan nurtizen sekalian. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.